Kisah seram di asrama dan kolej. Aku ialah bekas pelajar di salah satu sekolah kemahiran yang terletak di Teluk Intan, Perak. Aku pada asalnya merupakan seorang pelajar sekolah kluster yang terletak di Kuala Lumpur bermula dari tahun 2005 sehingga 2013. Maka, pada awal tahun 2013 aku telah menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaranku ke salah satu sekolah kemahiran yang berada di Teluk Intan seperti yang dinyatakan tadi. Aku melanjutkan pelajaranku dalam bidang bioteknologi pertanian. Untuk makluman para pembaca, aku tidak pernah berjauhan daripada ahli keluargaku sebelum ini dan keputusanku untuk menyambung pegajianku ialah keputusan yang pertama aku buat yang memerlukan aku berjauhan dari keluarga tercintaku. Sekolah ini merupakan satu sekolah yang luas kawasannya dan dikelilingi ladang kelapa sawit di bahagian kiri, kanan dan belakang. Asrama putera, puteri, dewan makan, sekolah, kantin semuanya adalah di dalam satu tempat di mana ianya dikelilingi ladang kelapa sawit. Aku mendaftar diri pada hari pertama aku tiba bersama keluargaku. Selepas mendaftar untuk jurusan pengajianku, maka aku terus mendaftar untuk tempatku di asrama. Lalu, aku mendapat dom teratai iaitu dom paling hujung berdekatan dengan tangga yang berada di aras 3, aras tertinggi, bersebelahan dengan ladang kelapa sawit. Dom itu boleh memuatkan 16 orang pelajar dan merupakan dom paling besar di blok asrama puteri. Aku memilih katil bawah, kedua dari hujung. Kisah pertama bermula apabila kami menjalani minggu orientasi yang mengambil masa selama 7 hari. Seperti biasa, sesi perkenal dimulakan di antara semua pelajar yang baharu dan beberapa orang senior sebagai fasilitator. Malam itu berjalan dengan lancar tanpa gangguan, alhamdulillah. Sejurus selepas kami selesai orientasi pada malam pertama, aku dan rakan-rakan dorm yang lain menaiki ke dorm masing-masing. Aku kemudiannya mengambil keputusan untuk mandi kerana badan dah melekit-lekit akibat aktiviti yang diadakan dalam program orientasi tadi. Jam menunjukkan pukul 1.30 pagi aku bergegas ke bilik mandi. Pada waktu itu aku tidaklah terfikir apa-apa yang menakutkan oleh kerana ramai juga pelajar yang mengambil keputusan untuk membersihkan diri setelah seharian beraktiviti. Selepas selesai semuanya aku kembali ke dorm. Apabila aku kembali ke dorm, lampu semua sudah dipadamkan kerana lampu perlu ditutup pada jam 11 malam. Jadi dalam keadaan samar-samar dan berbakikan lampu koridor, aku menyelongkar lokarku mencari pakaian. Selesai sudah aku terus berbaring di atas katilku. Beberapa ketika aku memejamkan mata, aku pun terlelap. Tiba-tiba sedang aku nyenyak tidur, ada satu tangan mengenggam bahuku keras dan mengoncangkanku. Aku panik. Aku toleh rupa-rupanya Amira, nama samaran, yang mengejutkan aku. Aku dalam keadaan marah, terkejut dan bingung bertanya kepada Amira mengapa dia mengejutkan aku. Lalu, Amira pun berkata kepadaku, ada senior ni datang dorm nak cerita hantu tentang dorm kita. Aku takut jadi aku kejutlah kau. Aku pun dengan lemahnya join the group lah. Saat aku turun dari katilku, kedua senior tersebut sudah pun berasa di tengah dorm duduk bersila bersama dua rakan dormku iaitu Amira dan K, nama samaran. Jadi, kami berlimalah sedang duduk di tengah dorm dalam bulatan berbekalkan lampu suluh yang dibawa senior. Untuk makluman semua, si Amira ni seorang yang lemah semangat kalau ada apa-apa kes berkenaan dengan makhluk halus ni, dialah di antara orang yang wajib kena. Sedang syok senior kami bercerita, tiba-tiba datang satu bau yang tidak menyenangkan, sepertinya hanyir darah period. Si K pun menegur, hanyirnya bau macam darah period. Senior kami terus berkata, tak ada apalah tu. Bau sawit je tu. Selang beberapa saat selepas menegur, si Amira terkulai. Daripada duduk bersila tiba-tiba tersebam ke lantai. Si K panik. Dia yang menegur tapi si Amira pula yang kena. Senior kami yang dua orang tu terus pecut lari keluar daripada dorm meninggalkan aku dan si K yang menegur tadi. Aku buntu kerana aku tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Kami cuba mengejutkan si Amira dengan menampar-nampar mukanya perlahan, namun dia tetap lomlai. Lalu, aku dan mengejutkan semua ahli dorm dan ramai-ramai kami membaca surah-surah lazim dan ayatul kursi. Amira kembali sedar akan tetapi tetap lomlai. Keesokan harinya, Amira mengadu belakang badannya sakit. Maka, kami pun menyelak bajunya untuk melihat keadaan belakangnya. Apa yang kami lihat seperti tidak masuk akal. Di belakang badan Amira terdapat satu lebam yang besar, lebih besar daripada telapak tangan seorang lelaki dewasa. Terdapat dua lebam, satu di bahagian atas badan sebelah kiri, satu lagi di bahagian bawah sebelah kanan. Amira mengadu kesakitan yang teramat sangat sehingga dia tidak boleh duduk. Dia hanya mampu terbaring meniarap akan kerana belakangnya yang sakit. Pada hari yang sama juga Amira telah dibawa pulang ibunya untuk mendapatkan rawatan tradisional. Selang beberapa hari, Amira telah kembali semua ke sekolah dan menceritakan bahawa tindakan menegur bau tersebut telah menyebabkan dirinya terkena teguran benda tersebut kerana Amira lemah semangat. Kisah seterusnya pula ialah tentang aku yang suka bersiap sangat awal untuk ke sekolah. Aku kebiasaannya akan bangun mandi pada jam 4 pagi kerana tidak mahu berebut-rebut dengan pelajar lain untuk mandi pada jam 6 pagi. Lagipun aku tidak suka akan kesesakan untuk pergi ke sekolah nanti. Dalam dorm hanya aku, Mi dan Bom sahaja yang sering mandi pada waktu-waktu sebegini ketika pelajar lain masih lagi lena dibuai mimpi. Pada suatu pagi yang malam, aku terbangun pada jam 3.30 pagi, 30 minit awal daripada kebiasaannya aku mandi. Memandang aku pun dah terjaga, lalu aku membuat keputusan untuk terus sahaja mandi.
Aku pun berjalan menuju ke bilik mandi bersorangan pada waktu begini dengan baldi barang-barang mandianku. Setibanya aku di bilik mandi, aku terus memilih bilik mandi kedua daripada pintu masuk itu merupakan bilik mandi kesukaanku kerana airnya deras hehe. Selesai aku mandi, aku menutup pilih, aku terdengar seseorang memasuki bilik mandi, tetapi aku tidak pula berfikir negatif kerana Mi dan Bom juga suka mandi pada waktu begini, jadi aku assume itu diorang lah. Aku pun mengapai tuada yang aku sangkutkan di atas pintu bilik air. Ketika aku hendak menariknya, sepertinya ada seseorang yang menariknya kembali dari luar. Aku tarik semula, orang di luar pun tarik lagi. Permainan tarik-tarik ini pun berlaku beberapa kali sehingga aku naik marah. Aku jenis cepat naik angin jugalah. Lalu aku pun berkata, ni aku nak lap badan ni, jangan main-main lah. Aku intai bawah pintu, tidak ada bayangan orang pun yang berdiri di hadapan pintu bilik mandi aku, tapi aku kehairan kerana ada yang menarik tuada aku dari luar. Akhirnya, aku sentap tuada aku kuat-kuat dan aku pun gembira kerana aku berjaya mendapatkan tuada aku. Selesai aku lap badan aku pun keluar meliar mata aku mencari Mi atau Bom. Kot-kotlah mereka hendak menakutkan aku. Tetapi hampir tak ada orang pun, hanya aku je dalam bilik mandi. Aku keluar daripada bilik mandi dalam hati, tunggu kau Mi dan Bom mengenakan aku, bukan mainnya. Setibanya aku di dorm selesai mengenakan pakaian semua, aku pun menjenguk ke katil Mi dengan niat nak mengejutkannya. Sekali aku yang terkejut. Dia ni tak mandi lagi dan masih dalam baju tidurnya. Aku pun okey, tak apa, ini mesti kerja Bom mengacau aku. Aku pun beralih ke katil tempat Bom tidur. Sekali lagi aku terkejut, Bom juga masih dalam pakaian tidur. Bulu romaku meremang, tiba-tiba aku melompat ke katil, ku memejam mataku serapat-rapatnya lalu tertidur. Sehinggalah sebelum azan subuh rakan-rakan dorm mengejutkanku untuk melaksanakan solat subuh. Cerita aku bermula di sini. Semasa lepasan SPM 2015, aku mendapat tawaran sambung belajar peringkat diploma di Pahang. Pada mulanya, aku agak keberatan untuk sambung belajar. Yelah, aku dari kecil lagi mana pernah duduk berjauhan dengan keluarga aku. Lagi-lagi duduk di asrama dan jauh pula itu di Pahang. Okey, aku singkatkan cerita. Nanti korang boring pulakan intro panjang-panjang. Selesai sahaja, kedua ibu bapa aku dan saudara aku menghantar aku ke asrama dan daftar untuk semester pertama. Belum sempat mereka keluar dari pagar asrama aku dah mula menangis, biasalah anak manja gitu. Pada malam pertama aku berada di situ, aku rasa okey sebab dapat kenal dengan kawan baharu dan juga tidak kusangka, kawan aku di sekolah menengah satu tempat study dengan aku. Korang bayangkan satu tempat sama, duduk bilik sama dan dalam jurusan yang sama. Sweet sangat. Dalam bilik aku memuatkan 6 orang pelajar, 4 orang jurusan sama dengan aku, dan 2 orang lagi adalah jurusan berlainan bidang. Jadi, aku ada kawanlah kalau kelas cancel atau kawan study masa exam. Kisah seram bermula, semasa cuti semester sebelum masing-masing ada exam. Yang tinggal waktu itu hanya tinggal 3 orang termasuk aku. Jadi, kami pun duduk di luar sahaja. Sebab ramai student pulang ke kampung halaman masing-masing. Ikutkan, aku balik rumah keluarga aku di Selangor. Tapi aku balik lambat sedikit sebab mahu bertemankan 3 orang kawan aku ini. Semasa, kami tengah layan movie di laptop. Tiba-tiba, kami terdengar ada orang hempas pintu kuat sekali. Ia memeranjatkan kami sampai ada yang melatah. Kami pun diam sahajalah, sebab student perempuan sini kalau dia mengamuk atau tengah telefon dengan Pak Weh memang akan hempas-hempas pintu. Jadi, kami sambung balik tengok cerita tadi. Dalam keadaan yang gelap dalam bilik kami, sebab tutup lampulah kan barulah ada feel tengok cerita seram kat laptop. Tiba-tiba kawan aku Ika nak pergi tandas. Dia ajak aku pergi tandas, suruh temankan dia. Sebab biasa aku dengan Ika memang rapat, pergi mana-mana mesti berteman. Jadi, dia dah masuk tandas. Aku pun tunggulah dia dekat luar. Aku main-main dengan kucing kat situ. Dalam beberapa minit, aku terasa ada orang sentuh aku dari arah belakang. Aku toleh ke belakang, aku ingat Ika. Rupanya, tiada siapa di situ. Aku pun sedapkan hati sahaja. Aku pun pelik, asalah Ika ni lambat sangat kat dalam tandas. Buat tandas ke? Aku bebel dalam hati. Aku panggil nama dia. Dia tak menyahut. Las-las korang tahu apa yang terjadi lepas tu. Aku teruslah masuk bilik. Tengok-tengok si Ika ini dah ada dekat dalam bilik dengan Mira dan Aira. Aku pun tanya dia, macam mana kau ada kat dalam bilik sedangkan kau dengan aku sama-sama dekat tandas? Pastu dia kata, apa kau merepek ini? Aku dengan dorang baru je balik beri makanan dekat bawah. Aku dengar je Ika cakap macam tu. Terus aku diam dan capai balik phone aku buka surah Yasin. Aku rasa kehairanan dan tak tahu nak kata apa. Lepas tu aku ingatkan dia dah tak kacau. Rupanya, malam itu juga dia munculkan diri dia. Dan siap sentuh lagi kau. Masa tu, aku tidur katil atas ialah katil double decker kan. So, tengah-tengah adalah laluan untuk orang keluar ke pintu. Jadi aku pun tidur macam biasa.
Dalam pukul 3 pagi, alarm aku akan berbunyi. Biasa kalau alarm aku berbunyi, aku akan tutup. Tapi kali ini, dia rasa lain macam. Sebab kalau aku dah tidur aku punya telinga ni macam telinga lintah. Walaupun dah tidur lama, kalau orang buat bising sedikit aku akan terbangun. Tapi kali ini, aku dikejutkan dengan orang menepuk kaki aku. Aku first buat tak tahu jelaskan. Lama-kelamaan, dia ajak main pula. Main selimut dengan main dekat kaki aku. Ikutkan nak aku sepak benda tu. Tapi, tak tahu macam mana. Aku cakap kat dia, aku nak tidur janganlah kacau. Esok aku nak balik rumah aku dah. Pastu, dia pun diamlah. Aku ingatkan okey dah dia pergi luar ke apa. Hahaha. Rupanya, bila aku pusing sebelah, dia boleh tersenyum tengok aku. Aku pun, pura-pura tak nampak ikutkan mahu terjun ke bawah katil Mira. Tapi, aku turun dengan penuh hati-hati jugalah. Buatnya, tersandung ke bawah Kang Nayadin. Jadi aku pun cepat-cepat pergi dekat katil Ika, tidur sebelah dia. Esok paginya, aku cerita dekat dorang ni. Rupanya, dorang dah lama dah kena. Rupanya, si Mira pun kena juga malam tu. Nasib malam tu tiada apa-apa yang berlaku kepada kami. Jadi, kami pun dah sampai ke terminal untuk pulang ke halaman rumah masing-masing untuk merehatkan minda dan juga belajar di rumah sahaja.